Yang ini adalah contoh 3 dalam muka surat 7 dalam buku teks. A, dengan melukis graf Y melawan X. Soalan cakap Y melawan X. Maksudnya Y mencancang, X ialah mengufuk. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak. Macam mana nak tentukan? Soalan dah cakap dengan melukis graf Y melawan X. Maksudnya awak mesti lukis. So dekat sini bila awak lukis, 0.4 awak akan dapat 1.5 dekat sini. Bila X 0.4, kita akan dapat Y 1.5. Y dekat sini. Lepas itu apabila X 0.8, kita akan dapat Y 2.0 dekat sini. Ini adalah X 0.8 kita. Kita cari. Sampai mana kita nak berhenti? Sampai 2. So 2 kita ialah dekat sini. Kita plot dekat sini. Lepas itu apabila X 1.2, kita plotkan titik dia. Kita akan dapat dekat sini 1.2, 2.5. Lepas kita siap plot, kita buat satu garis lurus. Okey. Dekat sini kita dapat satu garis lurus. Adakah bermakna Y berubah secara langsung dengan X? Kita tengok selepas ini. Macam dalam TV pula. Kita tengok soalan B. Ya, untuk soalan B, bila kita plot soalan B, sama juga Y melawan X kuasa 2. So, maksudnya kita mesti cari nilai Y sudah ada, dan X kuasa 2. Dalam soalan, dia cuma bagi nilai X. So, apa yang kita perlu buat? Kita mesti cari nilai X kuasa 2. So, untuk yang ini pula, kita carilah nilai X kuasa 2. Kita buat jadual baru, macam soalan yang sebelumnya tadi. Kita buat jadual baru. X kuasa 2. X kuasa 2. X kita ialah 2. So, kalau 2 kuasa 2 dapat 4. Lepas itu, kalau X kita ialah 3. 3 kuasa 2 dapat 9. Lepas itu, 4. 4 kuasa 2 kita dapat 16. 5. 5 kuasa 2 kita dapat 25. Nilai Y tidak berubah sebab soalan minta Y melawan X kuasa 2. Okey, boleh ikut? Lepas itu kita plotlah Y melawan X kuasa 2. Maksudnya Y melawan X kuasa 2. X kuasa 2 kita ialah yang mengufuk. Bila kita plot, kita dapat semua titik. 4 dapat 8. 9 dapat 18. 16 dapat 32. 25 dapat 50. Bila kita plot, kita gariskan garis lurus. Kita dapati garis lurus yang kita lukis itu tadi melalui asalan. Asalan itu benda apa? Asalan itu ialah sifar-sifar. O, ini adalah O, origin. Apa kesimpulannya kita boleh buat? Sekiranya dia melalui asalan, kesimpulan yang kita boleh buat ialah Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Kalau soalan A pula, bila kita lukis garis lurus tadi, kita dapat dekat sini, dia tidak melalui asalan. Apa kesimpulan yang kita boleh buat? Kesimpulan yang kita boleh buat ialah Y tidak berubah secara langsung dengan X. Boleh ikut? So, dekat sini saya dah rekod video. Kalau awak rasa macam awak ada ragu-ragu sikit, awak boleh undur ke belakang, dengar lagi sekali. Sebab tu saya rekod video. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya pula. Contoh 5 muka surat 8. Pemanjangan spring XCM berubah secara langsung dengan jisim pemberat WG. So, apa pemboleh ubah kita dekat sini? Pemboleh ubah kita ialah pemanjangan spring. Dan pemboleh ubah yang kedua ialah jisim pemberat. Untuk ubahan ini tadi kan ia perkaitan di antara dua pemboleh ubah. Dia mesti ada dua pemboleh ubah. Saya sambung yang ditanggungnya. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm apabila diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. Ungkapkan X dalam sebutan W. So dekat sini dia minta X dalam sebutan W. Yang mana dekat depan, yang mana dekat belakang? X dalam sebutan W maksudnya X dekat depan, W dekat belakang. Macam mana kita nak buat? Kita tahu dekat sini tadi dalam soalan ada sebut pemanjangan spring X berubah secara langsung
dengan jisim pemberat W. Kalau dia berubah secara langsung, ingat lagi tak yang awal-awal tadi kita buat tulis dalam bentuk simbol dahulu. Kalau tulis dalam bentuk simbol dahulu, kita buat dalam bentuk simbol, kita dapat macam ini. X berubah secara langsung dengan W. Macam mana saya tahu X dekat depan, W dekat belakang? Ni dalam soalan. Ungkapkan X dalam sebutan W. Maksudnya X disebut dulu, so X dekat depan. W disebut kemudian, W dekat belakang. Itu langkah yang pertama. Kita ungkapkan dalam bentuk simbol. Langkah yang kedua, kita ungkapkan dalam bentuk persamaan. Persamaan kita ialah X sama dengan KW. Kenapa dia tiba-tiba jadi macam itu? Kan bila secara langsung, kita akan dapat satu garis lurus. Betul? Kalau garis lurus kan kita perlu cari kecerunannya. Kita perlu cari pemalarnya. Kita perlu cari pemalarnya dulu. Macam mana nak cari pemalarnya? Sebab itu kita letak K dekat sini. Dalam soalan ada bagi. Diberi bahawa pemanjangan spring ialah 3 cm. Pemanjangan spring ini ialah apa? Boleh ubah apa? X kah W? Pemanjangan spring ialah X. Makanya kita gantikan X kita dengan 3. Dan jisim pemberat kita ialah 200. W, jisim pemberat kita ialah W. Maksudnya kita gantikan W dengan 200. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang pertama, kita ungkapkan dalam bentuk simbol. Dapat macam ini. Langkah yang kedua, kita ungkapkan dalam bentuk persamaan. Tulis macam ini. Dia memang akan jadi macam ini. X sama dengan KW. Dia memang akan jadi macam ini. Lepas itu, macam mana nak cari nilai K? Kita tengok nilai apa yang dibagi di dalam soalan. Dalam soalan dia ada bagi pemanjangan spring ialah 3. Pemanjangan spring ini nilai X kan nilai W. Pemanjangan spring ialah nilai X. Macam mana pula dengan nilai W? Pemberat ialah 200. Sebab itu dekat sini saya dapat X ialah 3 dan W ialah 200. Kita cari nilai K, kita pindahkan 200 ini ke bawah dekat sini. So, kita dapatlah K sama dengan 3 per 200. 200 ni kan darab. So, kalau darab pindah ke bawah, dia akan jadi bahagi. Kalau bahagi kan, boleh je nak tulis bahagi. Sama juga dengan pecahan pun, sama. Lepas tu tekanlah kalkulator. Kita akan dapat sifar perpuluhan sifar 15. Bila kita dah dapat nilai K sama dengan sifar perpuluhan sifar 15. Adakah ini sudah menjawab soalan? Belum. Soalan minta ungkapkan X dalam sebutan W. Barulah langkah yang terakhir kita, langkah 4. Ungkapkan X dalam sebutan W. X kita masih X. Dan X sama dengan sifar perpuluhan sifar 15 W. Ingat 4 langkah ini. Langkah yang pertama, bentuk simbol. Langkah yang kedua, bentuk persamaan. Langkah yang ketiga, cari nilai K. Langkah yang keempat, ungkapkan dalam sebutan. Apa-apalah dalam soalan minta. Yang penting, yang ini mesti tulis. Okey? Okey, kita teruskan. Dekat sini, kalau laju sangat, awak boleh stop sekejap. Awak boleh ulang balik. Diberi Y berubah secara langsung dengan X. Dia dah bagi tahu siap-siap Y berubah secara langsung dengan X. Jika Y sama dengan sifar perpuluhan 14, apabila X sama dengan sifar perpuluhan 2, hitung nilai Y apabila X sama dengan 5. Boleh ke tidak awak terus cari nilai X? Tak boleh. Yang pertama sekali, awak mesti cari dahulu apakah dia punya hubungan. Macam mana nak cari hubungan? Y berubah secara langsung dengan X. So, langkah yang pertama, kita tulis dalam bentuk simbol. Bentuk simbol kita, Y berubah secara langsung dengan X. Langkah yang kedua, kita tulis dalam bentuk persamaan. Bentuk persamaan, Y sama dengan KX. Yang ketiga, kita cari nilai K. Nilai Y dalam soalan sudah bagi sifar perpuluhan 14.
nilai X soalan sudah bagi sifar 0.2, gantikan sahaja ke dalam persamaan. Bila kita ganti, sifar 0.2 ini dia pindah ke sini, dia akan jadi, saya salah tulis, jawapan dia masih betul. K sama dengan sifar 0.7. Jawapan dia masih betul, saya salah tulis lepas. Okay, dekat sini sifar 0.2 bukan 2. Maka awak boleh buat kesimpulan Y sama dengan sifar 0.7X. Dah menjawab soalan belum? Belum. Dekat sini kita baru cari apakah dia punya hubungan. Kita perlu cari pemalar dia dulu. Lepas itu barulah kita menjawab soalan. Apabila X sama dengan 5, kita kan soalan suruh cari, hitung nilai Y. Apabila X sama dengan 5. So, apabila X sama dengan 5, kita gantilah Y sama dengan sifar 0.7X. Mana saya dapat ni? Saya cari dekat sini tadi. Itulah pentingnya awak cari hubungan ini dulu. So, X kita ialah 5. Bila kita ganti, tekan saja kalkulator, maka kita dapat Y sama dengan 3.5. Untuk soalan B, awak tak perlu cari sebab ini ialah dua pemelih ubah yang sama. Bila dua pemelih ubah yang sama, awak boleh guna satu perkaitan ini, satu hubungan ini. So, apabila Y sama dengan sifar 0.875, gantikan saja nilainya. Y ialah sifar 0.75, sifar 0.7, X ialah X lah sebab soalan suruh hitung nilai X apabila Y sama dengan sifar 0.875. So, kita cari nilai X. Sifar 0.7 ni kita pindahkan. Ada jadi dekat bawah. Tekan kalkulator, makanya awak dapat nilai X ialah 1.25.